Yang cuba melondeh pula terlondeh. Kecoh sepanjang minggu kononnya akan terlondeh betapa hipokritnya Lim Guan Eng apabila Menteri Keuangan Kerajaan Tebuk Atap Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengatakan terdapat 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang diluluskan oleh bekas Menteri Keuangan Pakatan Harapan itu dalam tempoh 22 bulan. Tersangat kuat jeritan gerombolan Tebuk Atap ini sehingga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan segera mahu menyiasat bagi menentukan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa berhubung perkara tersebut. Namun hakikat tersingkap apabila senarai 101 projek itu dikeluarkan. Rundingan terus paling tinggi nilainya iaitu projek menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 bernilai 4.475 bilion ringgit diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional dan surat setuju terima telah dikeluarkan pada 4 April 2018 kepada syarikat Daya Maju LTAT. Kata bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook, projek tersebut pada asalnya bernilai 5.26 bilion ringgit. Beliau menjelaskan syarikat berkenaan bersetuju untuk mengurangkan kos projek sebanyak 15% daripada kos asal setelah dijalankan beberapa siri rundingan. Maka saya mewakili Kementerian Pengangkutan pun membentangkan perkara ini ke Kabinet pada 5 Julai 2019 melalui Memorandum Jemaah Menteri MJM dan mencadangkan beberapa option untuk diputuskan oleh Kabinet. Kata Anthony, oleh kerana surat setuju terima telah dikeluarkan oleh kerajaan terdahulu, kerajaan terdedah kepada risiko tindakan undang-undang sivil oleh pihak syarikat dan kemungkinan perlu membayar pampasan sekiranya tidak meneruskan kontrak tersebut. Atas rundingan semula tersebut, kerajaan telah menjimatkan sebanyak kira-kira 790 juta ringgit. Sementara itu, Guan Eng mendakwa Perikatan Nasional menipu kerana meletakkan projek Barisan Nasional sebanyak 6.258 bilion ringgit sebagai projek rundingan terus zaman Pakatan Harapan. Ini bermakna projek rundingan terus Pakatan Harapan bukannya 1.4% atau 6.61 bilion ringgit daripada keseluruhan perolehan kerajaan, tetapi hanya 0.07% atau 352 juta ringgit. Jelas, semasa pentadbiran Pakatan Harapan selama 22 bulan, sebanyak 99.93% daripada jumlah keseluruhan perolehan telah ditawarkan melalui kaedah tender dan bukan rundingan terus. Kata Guan Eng, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa menteri pengkhianat yang kini berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional juga meminta projek rundingan terus. Antaranya Zuraida Kamarudin yang memohon sebanyak 170,294,400 ringgit untuk projek membina, mengoperasi dan menyelenggara stesen pemindahan sisa pepejal baru di Taman Beringin, Jinjang Utara, Kepong, Kuala Lumpur bagi menggantikan stesen pemindahan sisa pepejal sedia ada. Menurut rekod, kontrak rundingan terus itu diberi kepada Bumi Segar Indah Sdn Bhd. Zuraida Kamarudin berkata beliau tidak tahu menahu mengenai kontrak rundingan terus di kementeriannya. Sudah tentu ini mustahil kerana ia bukan kontrak bernilai RM17,000 tetapi lebih RM170 juta. Kenyataan ini mengundang sindiran daripada Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Mungkin Zuraida tidur semasa mesyuarat Kabinet atau beliau terlalu sibuk merancang langkah syaratan. Bagaimanapun, apa yang lebih menarik ialah kerja membina stesen tersebut disubkontrak kepada Widat Group Berhad dengan nilai RM120 juta. Lapor The Star Online 26 September 2019. Patutlah Zuraida tidak mengaku beliau terbabit. Rupanya ada kejadian pelik yang berlaku dan RM50 juta entah ke mana perginya setelah kontrak itu berpindah daripada Bumi Segar Indah kepada Widat Group. Dalam pada itu, Tengku Zafrul menjelaskan rundingan terus berkenaan memang dibenarkan. Secara tidak sengaja, Tengku Zafrul telah membersihkan nama Lim Guan Eng daripada segala tuduhan oleh PAS dan UMNO bahawa beliau menyeleweng selama memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan Pakatan Harapan. Memang patut SPRM memulakan siasatan dengan telus dan berintegriti. Semoga mereka yang gemar memfitnah ini sempat bertaubat dan meminta maaf kepada pihak yang difitnah.